Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom ke channel Cikgu Alias. Kita berkongsi ilmu, semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid dan anak murid di luar sana yang sudah mengunjungi channel Cikgu Alias untuk belajar bahasa Melayu. Baiklah, Cikgu doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan terus bersemangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Baiklah, cuba tengok slide Cikgu pada hari ini. Cikgu duduk dalam buah nanas. Kalau nanas ni ada di mana? Sudah pastilah berada di pasar. Okey, hari ini kita nak pergi pasar ke? Tak, mari kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Baiklah, kita masih dalam tema ke-7, unit yang ke-20. Kamu boleh merujuk buku teks di halaman 151 dengan tajuk kecilnya Pasar Lestari. Baiklah, mari kita mulakan. Sedikit maklumat pembelajaran. SK-nya 1.1, mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Manakala SP-nya 1.1.2, mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap maklumat yang diujarkan dalam situasi formal. Okey, objektifnya murid dapat mengecam 2 daripada 3 maklumat dan mengujarkan semula 2 daripada 3 maklumat mengenai bahan bacaan yang dibaca. Okey, jadi kemahiran hari ini kamu dengar, kamu faham dan berikan respon. Okey, berdasarkan maklumat yang ada. Okey, mari kita terus. Okey, aktiviti yang pertama, mendengar dan memahami bahan multimedia. Okey, kami menuju buku teks lah. Pasar Lestari. Semasa aktiviti kelab Lestari Alam, Cikgu Zakwan menerangkan cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Pasar basah tu apa? Pasar basah tu pasar yang menjual ikan-ikan, sayur-sayur, benda yang lembab lah, benda yang basah kan. Okay, kalau pasar kering ni jual benda-benda yang kering, macam tu lah. Baik, itu kita tengok ada sedikit paparan tu kat situ. Cikgu dia nak terangkan, Cikgu Zakwan nak terangkan pada ahli kelab dia lah. Okey, cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah. Yang pertama, dengan tanda X ni, tidak menjalankan aktiviti penyembelihan. Penyembelihan apa tu? Contohnya, nak sembelih lembu ke, kerbau ke yang besar-besar di pasar tu tak boleh. Okey, sebab nanti darah tu mengalir, boleh datangkan pencemaran dan juga penyakit-penyakit yang tidak kita tahui lah. Okey, dan seterusnya tidak membuang sisa makanan dan sampah merata-rata. Tak boleh buang je dekat bawah, orang jalan pijak-pijak tu tak boleh, nanti kotor dan boleh mengundang penyakit. Okey, dan seterusnya apa yang boleh kita lakukan? Gunakan beg mesra alam. Beg mesra alam ni apa ya? Beg mesra alam ni bukan daripada beg plastik, daripada sumber alam yang telah diguna pakai. Contohnya surat-surat khabar, kertas-kertas lama, majalah, kita recycle balik, kita guna semula, jadikan dia beg kertas. Okey, kamu pernah lihat tak? Ada. Kalau kamu Google, kamu akan jumpa beg mesra alam. Okey. Seterusnya, kita asingkan sisa-sisa buangan. Sisa-sisa makanan buangan tu kan, jangan buang merata-rata lah, jangan bercampur. Kita asingkan supaya mudah untuk kita kitar semula. Okey, sama ada yang boleh kitar semula dan yang tak boleh kitar semula, untuk dilupuskan terus. Okey. Baik, seterusnya laksanakan aktiviti pengkomposan bagi sisa makanan. Bagaimana cara dia? Dikumpulkan, asingkan dulu. Okey, yang mana boleh kita guna semula kita guna, yang mana tak boleh kita asingkan. Okey, kemudian diangkut ke kilang pemprosesan. Okey, lori sampah ni akan kutip lah, dia akan kutip, dia akan angkut bawa ke kilang, dan dalam sana dia akan proses, dijadikan baja organik. Sekarang dah banyak ada jual baja organik yang tidak memudaratkan alam sekitar. Okey, yang tak menyebabkan ada racun. Bila letak kat tanah tu beracun, ulat pun tak boleh hidup kan, dan sebagainya. Memanglah sayur akan jadi cantik lah bila ada racun, sebab ulat tak makan kan. Tetapi bila ada bahan-bahan chemical macam tu, kita pun tak selamat makan untuk jangka masa yang panjang. Okey, sumbernya adalah sumber Kementerian Wilayah Persekutuan. Kamu boleh Google lagi untuk cari maklumat-maklumat tambahan. Okey, baiklah, kita pergi pada seterusnya.
Setelah kamu mendengar dan memahami bahan multimedia telah cikgu terangkan, kita lihat ke aktiviti kedua, iaitu memberi respon. Okey, mari kita lihat. Dalam dialog antara tiga sahabat tu mengenai tajuk yang dibincangkan tadi. Okey. Sofia, mengapakah peniaga tidak dibenarkan melakukan aktiviti penyembelihan di pasar basah? Para peniaga tidak dibenarkan melakukan aktiviti penyembelihan di pasar basah bagi mengelakkan pencemaran sungai. Darah yang mengalir tu kan nanti isi perut dia, macam-macam lah yang akan dibuang mengalir ke sungai tu, mencemarkan sungai. Okey. Seterusnya, apakah cara lain untuk menjaga kebersihan di pasar basah? Kita kena rujuk balik kepada paparan sebentar tadi. Okey, ada 2-3 cara lagi yang boleh untuk menjaga kebersihan di pasar basah. Cuba jawab. Okey, dan ini adalah cadangan jawapan cikgu. Cara lain untuk menjaga kebersihan di pasar basah ialah tidak membuang sisa makanan dan sampah merata-rata, menggunakan beg mesra alam dan mengasingkan sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa buangan. Okey. Seterusnya, Afifi, bolehkah kamu terangkan proses pengkomposan sisa makanan kepada kami semula? Macam mana nak jawab? Ini adalah cadangan jawapan cikgu. Boleh. Proses pengkomposan sisa makanan bermula dengan mengumpulkan semua sisa makanan ke dalam tong sampah. Kemudian, sampah-sampah ini akan diangkut oleh lori sampah ke kilang pemprosesan. Di sana, sisa makanan ini akan diproses untuk dijadikan baja organik. Semuanya ada di dalam paparan tadi. Tengok adik, kamu boleh rujuk dalam buku teks. Okey, baiklah. Sekadar itu sahaja untuk tajuk kali ini. Ringkas, iaitu kamu memberikan respon terhadap maklumat bahan multimedia yang kamu baca dan kamu dengar. Okey, baiklah. Sekadar itu sahaja. Sekian. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel cikgu. Tanda sokongan untuk cikgu untuk menghasilkan lebih banyak video lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.